بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sebenar-benar kalam ialah kalam Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat itu tempatnya dalam neraka. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita berkumpul lagi pada pagi ini di alam maya kita ni, dalam ruang Zoom kita, dan ataupun yang mengikutinya melalui YouTube dan lain-lain. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, kita berkumpul sekali lagi untuk kita membaca kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Allamah Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih lagi dalam hadis babun fil madhi wa ghairihi, bab berkenaan dengan madhi dan lain, masih lagi dalam hadis Ali bin Abi Talib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, dalam kuliah yang lepas kita hurai panjang satu kelas, kita berbicara tentang biografi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Aku seorang lelaki, kuntu rajulan madzaan, aku seorang lelaki yang mengeluarkan madhi, maka aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan posisi putrinya, ataupun kerana posisi putrinya sebagai isteriku. Kita akan huraikan masalah ni, ayat ni. Kenapa Ali bin Abi Talib sebut ayat ni? Maka aku pun mengutus Al-Miqdad bin Al-Aswad kepada Rasulullah SAW, lalu dia menanyakan beliau. Maka Rasulullah SAW bersabda, maka cucilah kemaluannya dan berwuduklah. Dalam riwayat Bukhari, cucilah zakarmu dan berwuduklah. Dan lafaz Muslim, wuduklah dan siramlah farajmu. Wandah. Tengok sini ada perkataan wandah. Kat sini nanti kita akan huraikan masalah ni. Ada wandah. Kat sini dia kata siramlah. Farajmu. Farjak. Kalau faraj lain, farj. Al-farju wal faraju. Farajun dengan farjun. Beza kalau faraj dengan farj.
Dalam bahasa Melayu faraj tu masalahnya. Dulu sama. Sebab tu bila orang dengar Abul Faraj Ibnul Jauzi, tergelak-gelak dia. Masa saya muda dulu, masa kita jahil lagi, kita baca kitab, kata karang kitab ini dikarang oleh Abul Faraj Ibnul Jauzi. Bapak Faraj. Kata la ilaha illallah, apa hal pula ni Bapak Faraj pula ni. Kita pun tergelak-gelak, masa tu kita jahil. Kita ingat Faraj tu maksudnya faraj, kemaluan wanita. Tidak. Dalam bahasa Arab ada dua, satu farjun, satu farajun. Faraj ni maksudnya apa? Kalau dengan ra tu bagi atas farajun, maksudnya perlepasan daripada sesuatu yang susah. Itu kelapangan. Nabi kata fa innal faraja ma'al karb wa inna ma'al usri yusran. Nabi kata sesungguhnya al-faraj ba'dal karb fa innal faraja ba'dal karb. Maksudnya kelapangan, kita terlepas daripada kesusahan itu ialah selepas kita susah lah. Maksud kita rasa lapang, lepas kita rasa susah. Maksudnya kita takkan rasa lapang melainkan selepas kita rasa susah. Betul tak? Orang tak pernah rasa susah, dia tak tahu maksud lapang. Fa inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesempitan itu ada kesusahan, itu ada kemudahan. Itu faraj. Fa innal faraja karaba ma'al farj. Fa inna ma'al usri yusran. Adapun farjun dengan ra itu disukunkan. Itu maksudnya faraj itulah kemaluan. Dan dia ialah kemaluan lelaki ataupun wanita, farj. Jadi perhatikan bagi penuntut-penuntut bahasa Arab berkenaan dengan perbezaan yang kita sebutkan tadi. Maka kita patah balik pada hadis ni. Hadis ini ada dua orang sahabat yang cerita. Ada satu Ali bin Abi Talib. Dan kita tahu bahawa dia ni seorang lelaki yang madzab, lalu dia malu dan disuruh Miqdad. Maka berhak kepada kita, sepatutnya kita menceritakan sedikit berkenaan dengan siapa Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, nama sebenarnya ialah Miqdad bin Amr. Nama sebenarnya Miqdad bin Amr, bukan Al-Aswad. Adapun Al-Aswad itu adalah halif dia. Halif ni maksudnya dia kabilah yang kecil, kemudian dia bergabung dengan kabilah yang lebih besar. Supaya kabilah yang lebih besar itu mempertahankan dia. Jadi asalnya dia adalah daripada ayah dia Al-Miqdad bin Al-Aswad. Maka dikatakan Al-Aswad sebab apa? Maka dia pergi ke kabilah Al-Aswad ini untuk menjadi halif dia, halif Al-Aswad. Ada yang kata Al-Aswad ini kerana dia dulu hamba kepada seorang lelaki Habsyah. Okay. Hamba kepada lelaki Habsyah, lalu dia gelar sebagai Al-Aswad. Abdan Habasyian, kana abdan Habasyian fatabannahu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Tapi sebenarnya nama dia Al-Miqdad bin Amr bin Sa'labah bin Malik Al-Kindi Al-Harrani. Jadi seorang sahabat yang dan dia telah berhijrah. Kana farisan ma'ahu aidan. Dia seorang sahabat Nabi yang sangat pandai menunggang kuda. Dan dia adalah antara tentera berkuda Nabi SAW ketika Perang Badar. Kita tahu Perang Badar tak banyak tentera berkuda, sedikit sahaja. Jadi antara tentera berkuda masa itu ialah Al-Miqdad. Dan dia juga termasuk daripada pemanah yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Naam. Kata Ibn Abdul Bar, Al-Miqdad bin Al-Aswad ini termasuk di dalam 14 naqib Nabi SAW yang disebut dalam hadis riwayat Ahmad.
Dalam satu hadis riwayat Ahmad radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, hadis daripada Ali bin Abi Talib, Nabi kata, inna kulla nabiyyin u'tiya sab'atu nuqaba. Bahawa sesungguhnya setiap nabi itu diberi 7 orang nuqaba. Nuqaba ni naqib. Kalau siapa yang biasa dengan sistem usrah-usrah di universiti-universiti, dan usrah ni maksudnya apa? Maksudnya dibuat kumpulan-kumpulan kecil, kemudian ada seorang yang membimbingnya, dipanggil usrah, dan pembimbingnya itu dipanggil sebagai naqib. Nabi SAW telah menjadikan di kalangan sahabat itu ada yang menjadi naqib kepada sahabat-sahabat yang lain. Terutama sekali lepas mereka membuat perjanjian dengan Nabi, perjanjian Aqabah yang pertama, maka Nabi telah lantik sebahagian sahabat untuk menjadi naqib. Supaya apa? Supaya membimbing umat Islam yang di Madinah, yang masuk Islam sebelum kedatangan Nabi SAW. Wa ba'athna minhum 12 naqiba. Seperti mana Bani Israel juga ada 12 orang naqib. Wa qala Allahu inni ma'akum. Okey. In aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli ila akhir ayat dalam surah Al-Maidah tersebut. Maka dalam hadis ni, dalam hadis riwayat Ahmad ni, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap Nabi diberikan 7 orang naqib. Adapun wa anna Rasulullah SAW u'tiya 14. Nabi SAW diberi 14 naqib. Yang bijak-bijak, naqiban najiban, najib yang bijak, yang bagus, yang terpilih. Maka hadis kata, ana, aku, Sayyidina Ali kata, aku, wa ibnayya al-Hasan wal Husain, Hasan dan Husain, wa Umar, na'am, wa Ja'far dan Ja'far, wa Hamzah dan Hamzah, wa Abu Bakar dan Abu Bakar, wa Umar, dan Abu Bakar dan Umar, wa Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud, wa Hudzaifah dan Hudzaifah, wa Abu Dzar dan Abu Dzar, wal Miqdad, Miqdad yang ke-11, wal Miqdad, wa Salman al-Farisi, wa Ammar bin Yasir dan Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhum. Jadi ini kelebihan Miqdad, disebut dalam 14 orang naqib yang menjadi pimpinan umat Islam pada zaman tersebut. Dan beliau telah meriwayatkan hadis juga daripada Ali bin Abi Talib, daripada Ibnu Abbas dan juga ramai sahabat. Naam. Dan telah meriwayatkan daripadanya Ali bin Abi Talib juga, Anas bin Ibnu Abbas juga. Maksudnya dua-dua. Okey. Ali bin Abi Talib telah meriwayatkan hadis daripada beliau dan juga Ibnu Abbas, dan juga ramai di kalangan para ulama at-tabi'in, ramai di kalangan ulama at-tabi'in radhiyallahu rahimahumullahu taala. Dan telah disebutkan bahawa riwayat bahawa beliau telah meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam 42 hadis. 42 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah wafat di Juruf. Juruf kat mana? Iaitu 14 batu daripada bandar Madinah, dan dibawa jenazahnya ke Madinah dan disalatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhum pada tahun 33 Hijriah. Pada tahun 33 Hijriah. Ketika itu umurnya 70 tahun. Ketika itu umurnya 70 tahun. Apa kelebihannya lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu majlis, iaitu ketika peperangan Badar, ataupun sebagian ulama kata peperangan Khandaq. Maka itu para sahabat semua dalam keadaan ketakutan masa perang Badar tu. Ya, masa tak pernah ada pengalaman lagi. Maksudnya bukan ketakutan, maksudnya tak berani nak pergi perang. Maksudnya dalam keadaan tak pasti macam mana jumlah musuh yang mereka akan hadapi nanti. Ketika kita Nabi SAW, dia kata la naqulu laka, dia kata Awwab, maksud Nabi SAW dia berdoa dengan suara yang kuat, kata Awwab, ya Allah, kami semua berharap padamu ya Allah untuk selamatkan. Wa qala li Nabi SAW wa huwa yad'u 'alal musyrikin,
Ketika itu Miqdad pun bangkit. Dia tengok Nabi sungguh-sungguh doa. Nabi kata apa? La naqulu laka kama qala qaum Musa li Musa. Wahai Rasulullah, jangan risau ya Rasulullah. Kami tak akan ucapkan kepada kamu sebagaimana apa yang telah diucapkan oleh kaum Nabi Musa kepada Musa alaihi salam. Apa dia? Yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah tu. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Dan Nabi Musa AS minta mereka masuk ke bandar Baitul Maqdis. Mereka enggan untuk masuk. Kalau mereka kan sesat 40 tahun. Litih, pusing-pusing dekat padang pasir. Pergi pusing satu tempat, dia bergerak lagi sampai ke tempat yang sama selama 40 tahun. Dan Nabi Musa meninggal ketika itu. Sehinggalah keluarnya Nabi Yusha' bin Nun. Kemudian dia tawan Baitul Maqdis. Tapi poin ialah masa nak masuk ke dalam kota tu tadi, Bani Israel kata apa kat Nabi Musa AS? Dia kata idhab. Qalu lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Demi Allah, kami tak akan masuk ke dalam negeri tersebut selagi mana ada kaum jabbarin, ada orang-orang yang tentera-tentera musuh kat dalam tu. Maksudnya dia nak masuk dalam keadaan mudah je. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Wahai Musa, kau pergilah dengan Tuhanmu, pergilah lawan dengan musuh tadi, kaum jabbarin. Nampak tak? Tak ada adabnya mereka, kurang ajarnya mereka dengan Nabi Musa alaihi salam. Kan Nabi Musa kata apa? Ya Allah, aku tak ada orang lain melainkan idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'ilun. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tak miliki apa-apa ya Allah, melainkan diri aku sendiri saja dan juga wa akhi, aku ada saudara seorang Harun. Fafruq bainana wa bainal qaumin zalimin. Dan qaumin fasiqin. Pisahkanlah kami antara kami dan juga kaum-kaum yang fasik. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah. Kemudian diharamkan ke atas mereka sesat. Dia bila masuk ke dalam bandar tersebut sampai sesat 40 tahun. Jadi Miqdad bin Aswad, dia nampak Nabi SAW bersungguh-sungguh berdoa. Miqdad ni kata apa? La naqulu laka kama yaqulu kaum Musa li Musa. Kami takkan ucapkan seperti mana apa ucapan Nabi Musa, kaum Musa kepada nabinya. Fadhhab idhhab anta wa rabbuka faqatila. Walakinna nuqatil an yaminika wa an shimalik. Tetapi ya Rasulullah, kami akan berperang di kanan dan kirimu. Wa baina yadayka wa min khalfik. Kami akan berperang di depanmu dan belakangmu. Fa asyraqa wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu bercahaya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Al-Miqdad ni bersemangat betul dalam peperangan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata syahidtu ma'al Miqdad. Aku telah ikut berperang bersama dengan Miqdad masyhadan. Peperangan, dia kata la an akuna sahibahu ahab wa an akuna sahibahu ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Aku menjadi temannya dalam peperangan, aku ikut dia peperangan lebih baik daripada segala apa yang ada di muka bumi ini. Maka disebut kisah tersebut. Maksudnya apa? Ibnu Mas'ud pun sangat suka dengan Al-Miqdad bin Al-Aswad ni kerana kesungguhannya dalam berjihad fi sabilillah. Kemudian seterusnya berkenaan dengan isu ni, ucapan dengan isu ni, iaitu hadis ini berkenaan dengan dalam riwayat lain, dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi bahawa Ali bin Abi Talib telah menyuruh seorang lelaki dan dia bertanya soalan tersebut berkenaan dengan madhi tadi. Dia kata waqsil tawadda waqsil zakaraka. Dalam satu riwayat Bukhari dia disebut tawadda
Waghsil dzakaraka. Berwuduklah. Kemudian basuhlah kemaluanmu. Nampak tak kat sini, riwayat Bukhari kat sini apa? Ighsil dzakaraka wa yatawadda. Basuhlah kemaluanmu dan berwuduklah. Dan riwayat Bukhari, cucilah kemaluanmu dan berwuduklah. Ada riwayat Bukhari yang lain, berwuduklah kemudian cucilah kemaluanmu. Jadi kat sini dia jadi isu lah, mana satu yang dahulu sebenarnya. Cuci kemaluan dulu ke berwuduk dahulu? Okey. Cuci kemaluan dulu ke berwuduk dahulu? Sebagian ulama dia kata apa? Kedua-dua lafaz itu tidak ada bezanya dari segi tertib. Kedua-dua lafaz itu tidak ada bezanya dari segi tertib. Sebab dalam bahasa Arab, wa tidak memberi maksud susunan. Sebab perkataan wa dan dia tidak la yufidu tertib. Tidak memberi faedah ada tertib. Dan saya belajar bahasa Arab tahu benda ni. Ja'a Zaidun wa Ahmad. Telah datang Zaid dan Ahmad. Adakah maksudnya Zaid datang dulu sebelum Ahmad? Tidak. Dan dia kata Ja'a Zaidun fa Ahmad. Itu lain. Datangnya Zaid dan Ahmad. Fa Ahmad. Fa kemudian Ahmad. Ja'a Zaidun thumma Ahmad. Jadi kat situ kita tahu bahawa basuhlah kemaluanmu dan berwuduklah. Dan riwayat kedua, basuhlah dan berwuduklah dan basuhlah kemaluanmu. Kedua-dua lafaz itu ada diriwayatkan. Satu riwayat Bukhari dan dua-dua riwayat dan juga riwayat Muslim rahimahullahu ta'ala. Maka nanti kita akan tengok dia ada kesan dari segi hukumnya lah berkenaan dengan kedua-dua perkara tersebut. InsyaAllah kita akan huraikan nanti. Itu isu kedua apa ni? Kita isu nak bincangkan berkenaan lafaz yang berbeza disebut dalam riwayat ini. Isu yang ketiga yang kita nak huraikan berkenaan dengan kitab ini, hadis ini ialah berkenaan dengan maksud madza'an. Kuntu rajulan madza'an. Aku seorang lelaki yang madza'. Madza' dengan lafaz mim, zal, ada hamzah, ada syaddah, ada alif dan ada hamzah. Madza' ini menunjukkan bahawa dia ialah seorang yang selalu keluar air mani. Banyak keluar air mani. Air mazi, afwan. Selalu, madza'. Madza'. Tetapi adakah dia ini, sifat dia madza' ini sentiasa ke sehingga waktu dia bertanya ataupun dia dahulu dia madza'? Sebab perkataan kuntu tu, kuntu. Kan kuntu. Dan kita semua tahu perkataan kana itu menunjukkan perkara yang dahulu. Kana. Tetapi kita faham bahawa perkataan kana juga boleh bawa maksud sejak dahulu dan sentiasa. Lil mudawamah. Boleh juga. Kana rajulan fadila. Kana rajulun fadila. Kana ataupun kana huwa, maksudnya kana rajulan fadilan. Bahawa dia itu dulu seorang lelaki yang fadil. Lelaki yang bagus. Adakah maksudnya sekarang tak bagus? Kat sinilah para ulama kata anna hadhihi halatul mustadamah. Bahawa ini adalah keadaan yang di mana sentiasa sebenarnya. Bukan maksudnya Ali bin Abi Talib dulu dia macam tu, sekarang baru tidak. Bukan. Dia sama macam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran kan, wa kana Allahu ghafurur rahima wa kana Allahu sami'an basira wa kana Allahu aliman hakima. Adakah maksudnya Allah Subhanahu wa taala dulu dia alim dan hakim, sekarang tidak? Tak, bukan. Habis itu kenapa pakai perkataan kana? Ayu annahu lamma aliman nas, iaitu ketika manusia baru tahu, macam dia baru dapat dengar ayat tadi, wa kana Allahu aliman hakima, maksudnya dia tahu Allah Taala tu mendengar. Maka Allah Ta'ala sebut wakan Allah. Dia kata bukan sekarang Allah Ta'ala baru nak dengar apa perbuatan kamu tu. Allah Ta'ala ada dengar. Allah Ta'ala ni maha pendengar sejak dulu lagi dah. Allah Ta'ala tu maha mendengar sejak dulu. Bukan sekarang Allah Ta'ala tahu.
bukan sekarang baru Allah Ta'ala dengar. Allah Ta'ala dah tahu dulu dah. Allah Ta'ala dah tahu semenjak dulu lagi dah. Bukan sahaja, bukan sekadar sekarang. Jadi menunjukkan bahawa dia sentiasa. Begitu juga dengan hadis yang kita sedang baca ni. Bukanlah Ali bin Abi Talib dulu je dia keluar air madhi banyak. Senang keluar air madhi maksudnya. Tapi sekarang juga dia, maksudnya sekarang ketika waktu percakapan tadi diucapkan, bahawa Ali ni bin Abi Talib seorang lelaki yang madza. Lelaki yang madza. Isu seterusnya, madza ini kathirul madhi. Banyak keluar air madhi. Tadi perkataan kuntu. Tadi perbicaraan berkenaan dengan kuntu. Kita dah selesai. Jadi kuntu tadi bukan maksudnya dahulu saja, iaitu ketika pertanyaan juga dia ialah seorang yang banyak dia keluar air mani. Jadi madza pula iaitu banyak, kathirul madhi. Kathirul madhi. Banyak air madhinya dan mudah keluar air mazi. Maksudnya bila nafsu syahwat dia naik, dia mudah keluar air mazi. Madza. Banyak kali kathirul madza. Itu mudah keluar air mazi. Maksudnya kalau nafsu syahwat dia naik dan dia ada bersama dengan isteri dia, dia senang keluar air mazi dan banyak air mazinya. Ini dikuatkan dengan satu riwayat Ibn Hibban. Jadi apa sebab dia tanya? Sebab dia ni selalu keluar air madhi. Jadi pada peringkat awalnya, Ali bin Abi Talib ni dia sangka madhi ni macam mani juga, dia kena mandi. Sehingga akhirnya menyebabkan dia sakit dan tercedera ketika musim sejuk. Musim sejuk pun tahu kan, masa musim semua tak ada air panas lagi zaman tu. Tak ada water heater macam kita zaman sekarang. Jadi sampai luka belakang badan dia. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Juga Ibn Hibban. Dia kata faja'altu, dia kata lepas dia kata aku seorang lelaki yang madza, dia kata faja'altu aghtasilu fi syita, maka aku telah mandi pada musim sejuk hatta tashaqqaqa dhahri, sehingga belakangku luka. Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku ceritakanlah benda tersebut, aku tanyakan benda tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun disebutkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia kata la taf'al idza ra'aital madhi, la taf'al. Kita jangan lakukan macam tu, jangan mandi, tak perlu mandi. Idza ra'aital madhi, bila kamu nampak air mazi, faghsil dzakaraka, basuhlah kemaluanmu, wa tawadda, dan berwuduklah, wudu'aka lis-salah, wuduk kamu untuk salat. Fa idza fadahtal ma faghtasil, bila kamu dah fadahtal ma, bila kamu telah memancutkan air mazi, kalau mancutkan air mani, maksudnya kalau keluar air mani barulah faghtasil, barulah kamu mandi. Idza fadahtal ma faghtasil, iaitu idza dafaqtal ma faghtasil, maka mandilah. Jadi kita faham situasi dia. Ali bin Abi Talib rupanya dia keluar air mazi sampai pada musim sejuk pun keluar. Jadi dia rasa sampai dia rasa susah dan tercedera. Lalu dia pun menyebabkan dia bertanya kepada Nabi SAW. Maka dah selesai madza, keluar air madhi. Memang betul keluar air madhi secara hakiki lah, bukan sekadar dia kuat nafsu atau seumpama dengannya. Fastahyaitu, maka aku pun rasa malu. Fastahyaitu, maka aku pun rasa malu. Aku rasa malu. Malu ni apa maksud dia? Okey, malu ni dari segi bahasa ialah inkisar, taghayyur, wankisar. Ada perubahan dalam perasaan kita, wankisar, dan rasa pecah. Inkisar maksud rasa macam hina, rasa rendah diri. Yang aridul insan, yang datang pada manusia, yang aridul insan, yang kena pada manusia, min takhawuf, kerana takut, ma yu'atabu bihi, takut dicela, au yudhammu alaih, takut orang kutuk dan cela dia. Jadi perasaan malu ni apa maksudnya? Ialah perasaan tak sedap dalam hati, rasa rendah diri dan takut kalau orang cela dia, orang kutuk dia. Orang kata apa, macam kita kan, kita malu apa ni? Tak malu ke apa orang cakap? Tak malu ke orang tengok? Tak malu ke? Biasanya malu tu rujuk kepada apa yang orang cela ataupun orang ramai cela atau seumpama dengannya. Betul kan, kita malulah orang nampak
bagi sebab malu kita akan kaitkan dengan orang. Bila orang nampak, orang akan ejek, orang akan kutuk. Waktu kita kata malu. Jadi malu tu apa? Perasaan yang rasa hina, rasa terhina apabila orang cela kita atas perbuatan yang kita lakukan. Itu perasaan malu. Malu. Tapi itu malu dari segi bahasa. Ada malu dari segi syarak, al-syar'i al-mamduh. Malu yang terpuji dalam syarak itu ialah ru'yatun ni'am wa ru'yatut taqsir fayatawalladu minhuma halatun tusamma haya. Fayatawalladu, iaitu dia memandang kepada nikmat, pandangan terhadap nikmat dan pandangan terhadap taksir. Taksir maksudnya apa? Kekurangan kita dalam memenuhi hak orang yang memberi nikmat tadi atau kebaikan tadi. Ru'yatul ni'am, iaitu pandangan terhadap pemberian orang kepada kita, dan juga pandangan kita terhadap betapa kurangnya kita memenuhi hak orang tersebut, lalu menyebabkan kita rasa malu. Macam mana ni Ustaz? Nak kita faham. Contohnya macam ni lah. Saya sebut dalam kuliah saya yang sebelum ni. Katakanlah kita pergi ke satu tempat, ke negeri, atau ke rumah kat sahabat kita lah. Kita pergi rumah sahabat kita, kita telefon, kata, ya Ali, wahai Ali, aku nak ziarah rumah kamu ni, wahai Ali. Datang Ustaz, datang. Ibu Asma datang, mari datang. Kita pun datanglah ziarah rumah dia. Kita sampai rumah dia, dia bagi, dia layan dengan baik. Dia bagi nasi Arab, nasi mandi kambing, air bandung, buah-buahan, manis-manisan. Lepas tu dia bagi tempat duduk, tempat tinggal yang selesa, tempat bilik rehat, apa semua. Naam. Macam-macam dia bagi. Kita berkata, Masya Allah, jazakallah khair, barakallahu fiik, terima kasih banyak. Kita doakan dia. Kemudian pada satu hari, si Ali ni pula nak ziarah. Syekh, anak ziarah rumah entah ni. Kita datang. Tetapi ada satu perkara yang berlaku pada kita, kita terlampau sibuk, lalu kita tak dapat nak membuat persiapan yang baik. Dia datang, kita tak ada masak apa, kita bagi kuih-kuih sikit-sikit je. Atau bagi biskut kering je dengan ITO. Maka bila dia datang, walaupun orang tu dia tak minta layanan yang macam dia bagi kat kita, tapi kita rasa malu tak? Kita rasa malu sebab kita tak beri apa yang sepatutnya kita bagi kat dia. Dia dah bagi kita macam-macam, kita tak bagi yang sepatutnya kita bagi kat dia. Maka ini kita panggil ru'yatul taqsir. Ru'yatul taqsir. Iaitu kita rasa kita kurang dalam memenuhi apa yang sepatutnya kita bagi kat dia. Jadi bila kita tengok apa yang orang tu bagi kat kita dan tengok banding pula apa yang kita balas pada orang tersebut, maka itu yang melahirkan rasa malu. Dan begitulah dengan Allah Subhanahu wa taala, al-haya. Malu pada Allah Subhanahu wa taala, itu kita apa yang Allah Taala bagi kat kita dan bandingkan pula dengan apa yang kita penuhi apa yang Allah Taala perintahkan. Maka tak rasa malu ke? Tak rasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Malu yang inilah yang menyebabkan ini malu yang terpuji. Ini malu yang terpuji. Dalam kitab Al-Imam Rajab dia takrifkan lain pula. Malu itu adalah satu keadaan dalam hati yang menyebabkan dia menahannya daripada melakukan perbuatan-perbuatan keji dan hina. Dosa dan perbuatan-perbuatan keji. Itu juga malu. Kita kata tak ada pertentangan di antara takrifan ini. Kita kata betul, bila dia dah rasa malu, dia tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, maka dia malulah lagi nak langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak kala dia rasa dia malu, dia tidak lagi memenuhi, belum lagi memenuhi apa yang Allah Taala perintahkan padanya, sedangkan nikmatnya sangat banyak, maka lebih-lebihlah lagi malu apabila dia nak langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu malu yang syar'i. Adapun malu yang tidak syar'i ialah al-mani' min at-ta'allum. Itu malu yang menyebabkan dia tak nak belajar. Okey. Dan malu menyebabkan dia bertanya soalan-soalan yang patutnya. Itu malu yang
yang tidak terpuji, malu yang tidak terpuji. Iaitu sebenarnya dengan khajal. Dengan khajal. Khajal iaitu malu pada tempat yang tak sepatutnya dia rasa malu. Jadi Ali bin Abi Talib ni fastahya itu. Nanti kita akan tengok keluarkan faedah kan. Iaitu antaranya ialah sifat malu ni memang sifat yang para salafun salih telah bersifat dengannya. Maksudnya salafun salih ni kebanyakan mereka ni kebanyakan bersifat ni al-haya, sifat malu. Seperti hadis Ibnu Umar. Beliau hadis Ibnu Umar bila Nabi SAW tanya, sesungguhnya ada satu pokok dekat padang pasir yang pokok tersebut dia sangat berguna pada orang yang makin tua, pokok tu makin bagus. Maka para sahabat semua diam, tak dapat jawab. Maka Nabi SAW Umar kata, aku tahu pokok tu ialah pokok kurma. Tapi dia tak nak jawab sebab dia malu. Keliling dia ada siapa? Ada Abu Bakar, ada Umar di sini-sini. Kata Umar Al-Khattab lepas anak dia cerita kat dia, dia kata, sebenarnya aku lebih suka kalau kau jawab ketika Rasulullah SAW bertanya tadi. Naam. Dan banyak lagi hadis-hadis yang seumpama dengan itu. Yamshina al-istihya. Yamshina al-istihya. Al-istihya. Kisah berkenaan dengan kaum Nabi Musa alaihissalam. Zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika dua orang wanita yang malu nak pergi ambil air dekat telaga tersebut. Bila Nabi Musa kata, apa yang kamu tunggu kat tepi ni? Dia kata, kami bawa kambing-kambing kami minum air sebab ayah kami dah tua, tak mampu. Tapi kami takkan bawa kambing kami ke tempat air tersebut sehinggalah orang lelaki itu semua dah pergi dah. Sebab apa? Malu. Betul, Nabi SAW lebih pemalu daripada wanita di dalam biliknya. Betul, Nabi SAW tak pernah tengok mata orang secara direct, pandang direct. Tak pernah pandang orang tu atas bawah, tak pernah. Nabi SAW tak pernah pandang macam tu. Itulah sifat malu ni yang telah hilang pada zaman sekarang, apatah lagi zaman TikTok, zaman Instagram dan zaman Facebook ini. Allahul Musta'an. Kadang-kadang kita tengok orang yang berhijab pun hilang rasa malunya dalam Instagram. Kadang-kadang orang yang telah belajar agama lama hilang rasa malunya dalam Instagram. Bahkan ada sebahagian penuntut ilmu dan juga sebahagian orang bahkan dah jadi ustaz pun tidak ada rasa malu di dalam TikTok dan juga Instagramnya. Terlompat sana, terlompat sini, berjoget sana, berjoget sini. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan rasa malu ke dalam hati-hati umat Islam. Inna mimma adrakan nas. Sahih Bukhari dalam kitab Ahadithul Anbiya. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula illam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya antara nasihat wasiat yang para nabi bagi semenjak daripada zaman dulu sampai zaman sekarang, iaitu idza lam tastahi, iaitu bila kamu tak ada lagi rasa malu, fasna ma syi'ta, maka lakukanlah apa yang kamu nak lakukan. Jadi fastahya itu. Maka ini adabnya Nabi, adabnya Ali bin Abi Talib. Fastahya itu. An as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku malu nak tanya Rasulullah SAW, lima kan ibnatihi. Kerana kedudukan posisi puteriku. Kerana kedudukan isteriku atau anaknya. Lima kan ibnati. Kerana kedudukan isteri, lima kan ibnatihi minni. Sebab apa? Sebab air mazi ni keluar masa bila? Maka air mazi ni keluar bila kita bergurau senda dengan isteri. Jadi punyalah malu Ali bin Abi Talib nak cakap. Takkan nak kata, ya Rasulullah, masa aku tengah raba-raba anak kau, aku keluar air mazi. Kan tak sedap bunyinya tu, kurang adab. Betul tak? Ya Rasulullah, masa aku peluk-peluk anak kau, ya Rasulullah, aku keluar air mazi. La haula wala quwwata illa billah. Takkanlah. Hatta kalau kita buat ayat sopan, ya Rasulullah, ketika aku sedang memegang-megang anakmu, anak perempuanmu, lalu syahwatku naik, lalu menyebabkan aku, kan malu nak cakap benda macam tu. Barakallahu fiik. Kan? Nah, kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW sangat banyak seumpama ini.
Iaitu dalam Islam ni kita tak digalakkan cakap benda-benda yang zahirnya nampak tak, kalau cakap direct tu tak apa-apa, nak sedap bunyi dia. Contohnya berjimat. Jimat tu nampak sopan dalam bahasa Melayu. Tapi kalau dalam jimat tu ada benda yang kita kena spesifikkan. Contohnya nak memasukkan kemaluan lelaki ke dalam kemaluan wanita kan. Nak cakap macam tu, benda tu kurang sedap nak cakap. Apatah lagi kalau kita mengajar anak-anak hadis ke apa. Remaja-remaja yang belum kahwin lagi nak cakap benda macam tu. Lepas tu kita tengok hadis Nabi SAW sangat cantik. Kan bila Nabi kata, apabila seorang lelaki di antara 4 anggota isterinya, kemudian dia mengerjakannya, maka wajib ke atasnya mandi. Wajib ke atasnya mandi. Kan sedap bunyinya tu. Tak ada langsung bunyi direct. Macam bila orang tu masukkan dia punya, tak nak sebutlah, kita nak sebut sini malu. Atau lagi kuliah agama, kuliah hadis Nabi SAW. Kan? Dalam Quran kata, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Isteri-isteri kamu adalah ladang-ladang bagi kamu, maka datangilah ladang kamu sesuka hati kamu. Kalau anak kita yang umur 10 tahun, 8 tahun baca ayat ni, dia takkan rasa apa pelik pun. Itu bila kita tahu betapa tingginya adab Islam. Tapi malangnya adab ini tidak diamalkan oleh umat Islam. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, buruk lagi ialah penceramah-penceramah agama di atas meja-meja, di atas mimbar-mimbar, di atas meja-meja penceramah dan di atas mimbar-mimbar di masjid, bercakap lepas saja dalam masjid, seolah-olah tak ada rasa malu berkenaan dengan perkara tersebut. Sampai cakap benda-benda kotor dalam masjid, kita rasa malu kadang-kadang. Saya pernah hadiri satu kursus nikah. Kita semua perlu kursus nikah. Kadang-kadang kita rasa malu dalam kursus nikah tu. Penceramah tu cakap benda yang tak sepatutnya dia cakap. Ya, nanti ni kamu sudah dah kahwin ni, orang lelaki ni bukan pandai sangat pun. Dia kata kamu kenalah nak cakap pun saya malu nak cakap. Kena usap kemudian la ilaha illallah. Yang datang kursus tu pula biasanya yang belum kahwin lagi, baru peringkat berdating. Oh, lagilah seronok dia dengar. Tersenyum-senyum dia pun. Apalah cerita macam ni. Yang lebih dahsyat lagi, walaupun bulan yang lepas ada seorang ustaz dan ceramahnya siap keluar tunjuk jari tengah lagi dalam kuliah dia. Saya kata, mana keluar, mana perginya rasa malu? Ya Syekh, kalau orang agama, penceramah hilang rasa malu dalam majlis-majlis agama, dalam majlis hadis Nabi SAW, maka apakah halnya pula dengan anak orang lain? Itu juga dengan sebahagian orang kita ni, orang Melayu perangai ni. Tapi kalau bila orang yang senior-senior berjumpa dengan orang junior ni, kadang-kadang yang buat lawak bilik tidur ni, yang lebih banyak buat lawak bilik tidur orang tua ni. Kadang-kadang melampaui batas. Allah musta'an. Allah musta'an. Jadi kat sini kita kena ambil adab yang tinggi. Umat Islam dia tak cakap benda macam ni secara direct, main lepas je. Maklimakan ni binatihi. Kata para ulama, kata Al-Imam Ibn Mulaqin. Dia kata kerana apa? Kerana biasanya seorang lelaki dia akan keluar air madhi ketika bersama dengan isterinya, ketika dia sedang bersedia gurau dengan isterinya. Oleh itu dia rasa malu nak menzahirkan, nak bercakap secara direct depan Rasulullah SAW mengenai perkara tersebut. Kata Imam Ibn Mulaqin, fa fihi isti'malul adab, padanya ada penggunaan adab yang tertinggi dan menggunakan ibarat, mahasil ibarat, itu cara kita takbir, cara kita cakap sesuatu itu perlu dengan sungguh beradab. Kalau kita baca hadis, malam kita baca hadis riwayat macam Tirmizi, maka kata Nabi SAW, tidak boleh seseorang itu memasukkan jari ke dalam cincinnya melainkan setelah mendapat izin.
Bila kita baca tu, subhanallah. Kan? Kita faham maksud hadis Nabi SAW tu maksud dia. Ya? Iaitu maksudnya bila kita bersama dengan isteri, nak bersama tersebut, hendaklah dengan adab yang baik, dengan cara baik. Bukannya dia hentam je. Cakap elok-elok. Ini antara adab Nabi SAW. Kemudian, fa'amartul Miqdad bin al-Aswad. Maka aku pun minta al-Miqdad bin al-Aswad untuk menyampaikan perkara tersebut. Cumanya, ada banyak riwayat dalam masalah ini. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dia kata, aku telah menyuruh seorang lelaki. Dalam riwayat ini, Miqdad bin Aswad lah. Dalam riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, begitu juga Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Hibban, dia kata, aku telah menyuruh Ammar bin Yasir. Alamak, ada Ammar bin Yasir pula. Dalam Sahih Ibnu Khuzaimah pula, dia kata, Ali sendiri yang tanya. Anna Aliyan sa'ala. Bahawa Ali sendiri yang tanya. Min ghairi syakkin. Dah macam mana pula ni? Kejap Ali, kejap Miqdad, kejap orang lain. Maka dikatakan, jawapannya ialah, sebagai ulama' dia kata, kita gabungkan. Ibnu Hibban Al-Busti dia kata, bi'an yahtamila an yakuna Aliyan amara Ammaran an yas'ala, thumma amara Miqdad aydan, thumma sa'ala binafsihi. Dia kata memang 3 kali dia tanya. Mula-mula dia suruh Ammar tanya. Kemudian dia suruh Miqdad tanya. Kemudian dia sendiri yang tanya. Wa jam'un hasan. Dia kata Ibn Mulakin, itu gabungan yang bagus juga. Kenapa digabungkan? Sebab para ulama kata gabungkan pemahaman hadis lebih diutamakan daripada kita membuang hadis tersebut, menolak hadis tersebut. Ada sebagian ulama kata, dan bukan afwan. Dan pendapat Ibn Hibban ni bukan saya saja diambil. Ini berdasarkan satu riwayat daripada Musannaf Abdul Razzaq. Dalam Musannaf Abdul Razzaq dia kata an Aish bin Anas, tadzakara Ali wa Ammar wal Miqdad al-Madhi. Satu hari Ali, Ammar dan Miqdad berbincang pasal mazi ni. Sembang pasal apa hukum mazi ni sebenarnya, dia sembang 3 orang ni. Faqala Ali, maka Ali bin Abi Talib berkata, innahu rajul mazak. Aku ni lelaki yang banyak keluar air mazi. Fas'ala an dhalika Nabi SAW. Maka kamu semua tanyalah Nabi. Kamu dua tanyalah kat Nabi SAW. Maksudnya, seolah-olah Ali dia telah suruh Miqdad dengan Ammar dua-dua tanya. Tetapi rupa-rupanya yang pergi tanya Nabi SAW direct, yang pergi tanya Nabi SAW secara direct, itu adalah Miqdad. Jadi kata gabungan ni mantap juga. Okey. Okey. Al-Imam Nawawi rahimahullah, dia ada gabungan yang lain pula. Dia kata Ali suruh Ammar dan suruh Miqdad. Tapi Miqdad dah dapat jawapan dulu. Lalu Miqdad bagi tahu jawapan tersebut sebelum Ammar sempat tanya Nabi SAW. Maka ini juga gabungan yang sangat bagus. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian dia kata apa? Yaksil zakarahu, hendaklah dia membasuh zakarnya, wa yatawadda, dan berwuduklah. Okey. Wa yaksil zakarahu, dan basuhlah zakarnya. Dekat sini perbincangan. Apakah membasuh zakar ini basuh keseluruhan zakar ataupun basuh pada tempat yang ada air mazi sahaja? Ini berlakunya khilaf di kalangan para ulama. Adakah dibasuhnya zakar itu seluruhnya ataupun dibasuh bahagian yang
yang terkena air mazi saja. Naam. Maka pergi zahabat jumhur ulama. Jumhur ulama Asy-Syafi'i, Abu Hanifah mengatakan bahawa yang perlu dibasuh hanyalah tempat yang, dan juga Malik dia kata dibasuh itu hanyalah pada tempat yang terkena air madhi sahaja. Adapun riwayat Ahmad dia kata kena basuh seluruh zakar. Seluruh zakar. Nah, kerana Asy-Syafi'i dan jumhurul ulama mengatakan bahawa yang terkena dengan madhi itu ialah bahagian depan saja. Melainkan kalau air madhi itu meleleh dan terkena kat tempat lain lah, maka itu kena basuh lah. Kalau tak terkena kat tempat lain, dia hanya bahagian depan sahaja, maka basuh bahagian depan je lah. Tak perlu nak basuh semua sekali. Naam. Barakallahu fiik. Adapun mazhab Ahmad kata tak kena basuh semua. Hatta kena basuh sekali nak sebut apa dalam bahasa yang sopan, skrotum lelaki. Saya sebut bahasa saintifik, skrotumnya sekali. Kalau sebut bahasa Arab dia tak nampak kerja unsayai. Unsayai. Okey, bahasa Arab panggil. Unsayai. Unsayai. Naam. Alif nun sa ya ya. Nun. Naam. Kenapa? Sebab dia ada hadis daripada riwayat Abu Daud. Hadis tu berkenaan dengan hadis Ali juga. Katanya Rasulullah macam mana? Rasul kata basuhlah kemaluanmu, berwuduklah. Dan basuhlah kedua skrotumnya. Skrotum kamu sekali. Unsayai. Basuh kedua-duanya sekali. Cuma tambahan lafaz basuh kedua-dua sekali itu ialah lafaz yang dipertikaikan oleh para ulama hadis. Sebagai ulama kata hadis itu sahih. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan ini juga pendapatnya Syekh bin Baz. Dan pendapatnya mazhab Ahmad mengatakan kena basuh semua sekali. Kata Syekh Ibn Utsaimin kena basuh sekali. Kata Syekh bin Baz kena basuh sekali. Adapun sebagai ulama hadis yang lain kata tidak. Kerana lafaz tambahan dan basuhlah kedua unsayah tadi adalah tambahan yang tidak sahih. Disebut oleh Syekh Sulaiman Al-Alwan, ulama hadis. Dia kata apa sahaja hadis yang sebut kena membasuh dua biji kemaluan itu lelaki, iaitu skrotumnya, maka hadis itu adalah dhaif. Kaedah, dia bagi kaedah. Apa-apa hadis yang suruh basuh kedua skrotum, maka hadis itu tidak sahih. Ini disebut oleh Syekh Sulaiman Al-Alwan. Dan Al-Imam Nawawi kata ya, betul. Syekh Ibn Mulakin juga kata sebegitu. Kata tambahan itu munqati', tambahan itu berputus, tidak sahih. Maka kekallah jumhurul ulama mengatakan bahawa yang kena basuh hanyalah bahagian yang terkena air madhi itu sahaja. Bahagian terkena air madhi itu sahaja. Selesai masalah ni. Barakallahu fiik. Okey. Dan ulama yang suruh basuh pula kemaluan tadi. Okey, dah selesai masalah skrotum tadi, masalah kemaluan pula sahaja. Adakah perintah ini perintah kerana dia najis, air madhi itu najis? Maka sebagai ulama, maka ijma' ulama ini disebut mengatakan bahawa air madhi itu najis.
Air madhi itu najis. Najasatul madhi. Kenapa? Nabi SAW suruh basuh. Betul, bab ni bab najis itu. Nabi SAW suruh basuh. Nabi SAW suruh membasuhnya. Yaghsil dhakarah. Dan dia adalah pendapat ijma'. Dan ini adalah ijma' ulama'. Maka air madhi itu adalah najis. Air mani khilaf. Air madhi confirm najis. So Nabi SAW suruh membasuhnya. Yaghsil dhakarah. Sebagai ulama pula dia kata dia bernajis. Membasuh dia tu kena wajib basuh. Tetapi dia ada tambahan pula. Dia bukan sekadar basuh kerana najis. Dia basuh juga kerana hendak litabrid. Kita nak sebut macam mana? Kan bila kemaluan tu, bila keluar air mazi, dia berada dalam keadaan yang keras dan seumpama dengannya, tegang dan seumpama dengannya, maka litabrid itu untuk menyejukkannya dan melegakannya, maksudnya menjadikan dia kembali seperti asal. Dan disebut dalam kitab Al-Imam Ibn Mulaqqin. Okey. Saya baca Allah, saya tak ni Jadi dia kata ta'abbudi, kan, jadikan dia sebagai ta'abbud, satu bentuk ibadah, iaitu dengan kita basuh sekali seluruh kemaluan itu, supaya apa? Supaya dia melegakan. Bila dia keluar mari tadi, dia di tengah apa, alamak, sebut macam mana, di tengah dalam keadaan nafsu syahwat dia meningkat. Sedangkan lepas ni dia nak solat, dia nak apa. Jadi untuk melegakan dia, untuk kembalikan dia dalam keadaan seperti biasa, bukanlah keadaan nafsu tengah meningkat tadi, iaitu kita basuh dia. Litabrid, dia panggil litabrid, untuk cool down. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun mazhab Syafi'i dan jumhur ulama bukan itu tujuan dia. Tujuan dia adalah semata-mata untuk nak hilangkan najis. Tujuan untuk hilangkan najis. Dan daripada hadis ini juga, faedah seterusnya, para ulama mengatakan bahawa bila Nabi kata wa yatawadda, dan hendaklah dia berwudu, menunjukkan bahawa keluarnya air madhi ini dia adalah pembatal wudu. Wa yatawadda ini menunjukkan bahawa yani najis, bahawa dia itu dia najis, dan dia juga pembatal wudu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW suruh berwuduk sekali lagi. Masya Allah. Dan bila Nabi kata wa yatawadda, juga menunjukkan bahawa tak wajib mandi. Bila keluar air mazi tak wajib mandi. Apatah lagi kita baca hadis tadi, kan, hadis Ali bin Abi Thalib, dia mengadu setiap kali dia keluar air mazi dia mandi. Setiap kali dia ingatkan air mazi itu macam air mani, dia pun mandi. Akhirnya bila dia mandi, akhirnya dia tercedera, terutama sekali sakit, terutama sekali pada musim sejuk. Nah, daripada masalah basuhlah kemaluan ni tadi, ada sebagian ulama dia berpendapat bahawa dalam masalah mazi ini, dia bukan macam masalah kencing. Iaitu dia bukan macam kencing dalam bab istinja. Apa isu ni? Sebab kita bincang sebelum kita belajar pasal bab istinja. Kalau kencing, selain daripada gunakan air, kita boleh gunakan apa-apa sahaja bahan yang boleh mengelap lah. Yang boleh lap kering, warna itu kering, dan dia boleh lap, dan dia boleh hilangkan ain najis. Yang kita bincangkan dulu pada awal-awal kuliah. Betul tak? Tapi dia kata dalam masalah madhi ini tak. Sebab Nabi SAW tak kata pun boleh istinja. Sebab Nabi kata hendaklah dia membasuh. Apatah lagi ada perkataan wandah. Ini hujung sekali ni. Wandah farjak. Dan siramlah. Dan siram ini maksudnya basuhlah. Ghasl. Sama dengan maksud ghasl tadi. Dan wandah ni siramlah dia dengan air.
menunjukkan bahawa mazi ini, mengikut sebahagian ulama, mazi ini dia bukan macam kencing. Kalau kencing, kita boleh pakai air, kita boleh pakai istinja dengan alat-alat yang lain. Tapi mazi, Nabi tak kata pakai istinja dengan alat-alat lain. Nabi kata mazi hanyalah hendaklah dibasuh. Wandah farjak. Hendaklah dibasuh dengan air. Masya Allah. Namun ashabuna Syafi'iyah kata tak. Air mazi dikiaskan juga macam air kencing. Boleh dilap dengan alat-alat istinja seperti tisu, batu dan seumpama dengannya. Sebab dia termasuk dalam bab apa saja yang keluar daripada sabilaini. As-sabilaini, dua jalan tadi. Air mazi, air mani, air kencing, air mazi dan juga air wadi. Dia keluar pada tempat yang sama, dia kena wuduk. Cuma air mani kena mandi. Air mani kena mandi. Dah dapat tak? Faham tak hadis ni? Dapat tak? Masya Allah. Bila kita buat tahlil, analisa, banyak rupanya perbincangan dalam hadis ni. Al-Imam Ibn Mulaqin ada lebih kurang Masya Allah, ada lebih kurang bawa masalah 23 masalah ataupun 23 masalah dia bawa hadis ni. Kita cukuplah kita ambil kesimpulan terus daripada hadis ni. Apa yang disebut oleh para ulama, apa faedah daripada hadis ni? Pertama sekali, ni boleh salin. Faedah daripada hadis ni pertama, anna khurujul madhi la yujibul wusul kal mani wa qad ajma'al ulama ala dhalik. Faedah yang pertama daripada hadis ini, bahawa apabila keluar air madhi, yang diwajibkan hanyalah wuduk. Apabila keluar air madhi, yang diwajibkan adalah berwuduk. Yang kedua, tidak diwajibkan mandi ketika keluarnya air madhi. Yang ketiga, air madhi itu najis dan Nabi suruh membasuhnya. Berbeza dengan ulama, satu ulama namanya Ibnu Aqil Al-Hambali, dia kata mazi itu ialah sebahagian daripada air mani. Dan pendapat ini tertolaklah. Sebab Nabi SAW suruh wuduk saja. Yang keempat, bolehnya menghantar wakil dalam mengambil fatwa, meminta fatwa. Bolehnya menghantar wakil dalam meminta fatwa. Yang kelima, bolehnya menerima khabar ahad. Bolehnya menerima khabar ahad. Maksud khabar ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh seorang. Jadi yang tanya Nabi SAW seorang je, Miqdad. Tak ramai. Kemudian Miqdad bagi keputusan, bagi jawapan Nabi SAW. Dan dia seorang. Dan Ali bin Abi Talib terima Al-Miqdad punya bawaan khabar tadi. Apa yang Miqdad bawa daripada Nabi, khabar tadi, Ali bin Abi Talib terima walaupun seorang. Jadi ini bantahan kepada orang yang mengatakan bahawa khabar ahad tak boleh dipakai. Khabar ahad tak boleh dipakai. Ini adalah bantahan ke atas pendapat tersebut. Naam. Seterusnya, faedahnya yang keenam, iaitu galakkan untuk menggunakan adab yang terbaik apabila menanyakan soalan. Apatah lagi jika benda tersebut adalah perkara yang memalukan dari segi uruf. Kalau perkara tersebut memalukan dari segi uruf. Uruf ni maksudnya adat
setempat adat masyarakat. Yang ketujuh, hadis ini juga dalil bahawa orang yang ada penyakit sulusul al-madhi, iaitu orang yang ada penyakit madhinya tak henti-henti, juga diwajibkan basuh dan berwuduk. Sebab dia kata mazak ni maksudnya banyak mazi. Maksudnya juga orang yang ada penyakit banyak keluar air mazi, tak putus-putus, maka dia juga kena ambil wuduk setiap kali nak salat. Cuma dia seperti orang yang dalam keadaan istihadhah lah, iaitu dia hanya boleh satu wuduk, satu salat yang fardu. Satu salat yang fardu. Jadi kalau dia nak jamak dua rakaat ambil wuduk, dua rakaat ambil wuduk, ikut Asy-Syafi'iyah. Nah, yang ke-8, bolehnya kita menghantar wakil dalam memberi fatwa jika ada uzur. Jadi bolehnya hantar wakil. Jadi jika ada uzur boleh. Yang ke-9, bolehnya seorang wakil itu membuat dakwaan dengan kehadiran orang yang mewakilkannya. Ini dalam disebut oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari. Maksudnya ada dua orang. Sebenarnya yang melakukan perbuatan tersebut ialah si fulan A katakanlah. Tapi dia telah wakilkan B untuk sampaikan. Jadi boleh si B cakapkan bagi pihak dia, walaupun ada kehadiran A itu sekali. Maka tak boleh kata, A ada, suruh dia cakap lah, aku tak nak dengar, melainkan daripada A sahaja. Tak, dalam Islam boleh. Kalau si B menyampaikan bagi pihak A adalah kehadiran wakilnya tadi. Kecuali ada faktor-faktor lain yang menyebabkan dia tidak dipercayai ataupun seumpama dengannya. Yang ke-10, sifat hormatnya sahabat Nabi SAW kepada Nabi. Sifat hormatnya Nabi SAW kepada Nabi SAW. Yang ke-12, Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dia kata, Imam Bukhari letakkan hadis ni dalam bab ilmu. Kenapa? Iaitu bab manistahya, siapa yang malu, fa'amara ghairahu bisu'al, maka dia suruh orang lain yang tanya. Boleh juga. Kalau dia malu, dia suruh orang lain tanya. Jadi bukan masalah fatwa. Ni macam katakanlah kita malu nak tanya. Kata, kau tanyalah ustaz, kau tanyalah ustaz. Kata, kau baik dengan ustaz kan? Kau tanyalah soalan tu. Aku malulah. Boleh. Boleh juga. Maka dia kuranglah celaan pada diri. Sebab kalau dia tak tahu, dia tak tanya, dia tercela. Nabi kata, ala syifa'ul ayy soal. Ini soal. Bukankah ubat kepada kebodohan itu adalah bertanya? Maka patutnya dia tanya terus. Macam Ummu Salamah, dia kata, ya Rasulullah, Ummu Habibah ke Ummu Salamah, salah satulah isteri Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haqq. Sebenarnya Allah Ta'ala tak malu daripada kebenaran. Apakah perempuan juga ada mandi wajib jika keluar air mani ketika dia bangun daripada tidur? Nabi kata, ya. Kalau dia mimpi jima', kalau dia mimpi jima', maka Nabi kata, ya, kalau dia keluar air mani. Maka dia kata, ya Rasulullah, perempuan pun keluar air mani juga ke? Maka Nabi kata, habis tu bukankah wanita itu adik-beradik lelaki? Maksudnya keluar daripada wanita juga. Maksudnya sama spesies manusia. Yang seterusnya masalah yang kita sebut tadi lah, masalah istinja. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata tidak istinja melainkan dengan perkara yang biasa keluar sahaja, seperti kencing dan buang air besar. Ada pun benda yang jarang-jarang keluar seperti darah, madhi dan seumpama dengannya, maka kena mesti dengan air. Hadza aslahul qaulain fi madhhabina. Wal qail akhar bi jawaz al-ikhtisar. Ada pendapat lain kata boleh jawaz al-ikhtisar, boleh saja pakai
dengan batu. Wallahu ta'ala alam. Masih boleh juga dengan istinja yang lain, dengan alat lain. Wallahu a'lam bissawab. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ditanya tentang masalah ni, dia kata dia menyokong pendapat yang kata tak boleh air mazi dengan istinja dengan tisu, maka dia perlu dengan air. Wallahu ta'ala alam bissawab. Dan Syekh Muhammad Adam Al-Ethiopi rahimahullah ta'ala, Muhammad Ali bin Adam Al-Ethiopi rahimahullah juga cenderung kepada pendapat air mazi tak boleh istinja, dia kena basuh. Tak boleh istinja, dia juga kena basuh. Wallahu ta'ala alam bissawab. Dan kita sebut tadi lah khilaf berkenaan dengan zakar, adakah kena basuh keseluruhannya sekali. Maka kita kata dalil menunjukkan bahawa tak perlu basuh kedua buah kemaluannya, cukup basuh kemaluannya sahaja. Namun kalau kita nak ambil pendapat yang berhati-hati, kita basuhlah semua sekali. Dan kalau terkena lah air mazi itu ke tempat lain, yang tu confirm lah kena basuh, sebab kita sebut tadi kan mazi itu najis menurut ijma' ulama. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada soalan tak berkenaan dengan isu ni, hadis ni? Saya nak masuk hadis terusnya pun, sebab hadis terusnya ni panjang juga perbincangan dia, iaitu berkenaan dengan hadis kentutnya. Okey, janganlah kamu berpindah sehingga kamu mendengar suara atau mencium baunya. Hadis ni jadi isu ada isu kaedah fiqh yang penting, iaitu al-yaqin la yazulu bisyak. Yakin tidak boleh ditolak dengan syak. Jadi nak membincangkan kaedah tu, kita berhajat kepada satu kuliah yang panjang, satu kuliah lagi. Rasa cukuplah sekalian ni. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita habiskan awal sikit. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita kefahaman terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.